Waalaikumsalam. Duduk. Kamu semua sihat ke? Bagus. Bagus kedatangan kamu hari ini. Ramai pelajar di depan saya. Okey, cuba saya nak tunjuk awak satu benda. Cuba awak tengok gambar ni. Gambar ini adalah seorang lelaki sedang berjalan di atas tali dan sambil mengimbangkan berat badannya, iaitu dengan mendepakan tangan. Awak rasa kalau dia tak depakan tangan, tak imbangkan badan dia, awak rasa mungkin dia akan jatuh ke tak? Ya kan? Jadi untuk mengekalkan keseimbangan, dia kena depakan tangan. Okey, yang kedua pula. Apakah benda ini? Dacing, betul. Dacing digunakan untuk menimbang barang pada zaman dahulu kerana sistem kewangan belum wujud lagi. Jadi, kalau kita nak guna dacing, kita letakkan barang di sini dan timbangkan beratnya. Bagi sama berat, barulah kita tukar dengan orang lain menggunakan sistem barter. Awak rasa apakah berkaitan dacing dengan keseimbangan orang tadi tu? Betul. Tajuk kita adalah imbangan duga. Kita gunakan kaedah ini untuk aplikasikan penggunaan alat teknologi dahulu kepada zaman sekarang, iaitu dalam perekodan imbangan duga. Kita ulang kaji balik terhadap kitaran perakaunan. Apakah proses kitaran perakaunan yang pertama? Betul, dokumen sumber. Dokumen sumber ni adalah dokumen yang menunjukkan berlakunya urus niaga dan merupakan asas dalam perakaunan. Yang kitaran yang kedua pula ialah apa? Siapa boleh bagi tahu? Betul, buku catatan pertama, iaitu mengandungi jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit yang merupakan catatan asal kepada sesuatu urus niaga. Kitaran yang ketiga pula adalah ledger. Ledger ialah ledger yang menunjukkan berlakunya urus niaga yang kita debitkan dan kreditkan. Dan yang keempat barulah imbangan duga, tajuk kita ini. Masuk kepada imbangan duga, mula-mula kita kena tengok definisinya dulu. Apakah itu imbangan duga? Imbangan duga ialah baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun ledger pada satu tarikh tertentu. Iaitu kan dalam akaun ledger kita rekodkan perniagaan bermula dari tarikh awal hingga tarikh akhir, dan baki kita tutup akaun, baki awal tu kita masukkan ke dalam imbangan duga. Okey, setiap kalaulah kita kira imbangan duga kita tak seimbang ataupun berlaku kesilapan sikit, maksudnya kita kena check balik kita punya catatan bergu, iaitu fungsi utama imbangan duga ialah untuk menyemak ketepatan catatan bergu. Okey, apa yang boleh dimaksudkan dengan catatan bergu? Siapa boleh tolong jawab? Amin, tolong jawab. Betul, catatan bergu adalah catatan yang merekodkan urus niaga secara sistematik yang menggunakan dua akaun ledger yang berasingan dengan kemam yang sama, iaitu satu debit dan satu kredit. Okey, ada satu formula untuk memudahkan kita faham tentang catatan bergu ini, iaitu BAHER. B untuk belanja, A untuk aset, H untuk hasil, E untuk equity dan L untuk liability. Okey, kita tahu sifat belanja dan aset ni sifatnya adalah debit. Hasil, equity dan liability sifatnya adalah kredit. Sebarang penambahan akan menyebabkan debit. Contohnya gaji yang bertambah akan menyebabkan debit. Kita kena tambah di ruangan debit. Kalau pengurangan untuk belanja dan aset akan menyebabkan kita kena rekod dekat kredit. Kalau untuk hasil, equity dan liability pula, sebarang penambahan kita kena rekod pada kredit dan pengurangan kita kena rekod kepada debit, sebab berlawanan. Kalau sifat dia debit, dia di debit, jadi kita pengurangannya kredit. Kalau sifatnya kredit, penambahannya mesti kredit, pengurangannya mestilah debit. Okey, fungsi imbangan duga yang kedua ialah untuk menyimak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Adalah sangat penting ya untuk kita kira tepat tak yang kita kira dalam buku catatan pertama dan ledger. Contohlah kalau kita kira salah, maksudnya imbangan duga kita tak akan seimbang. Jadi itu adalah fungsi imbangan duga untuk menyimak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Yang ketiga ialah menyimak ketepatan proses
pemindahan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Buku catatan pertama macam yang saya cakapkan tadi adalah catatan asal yang menunjukkan berlakunya urus niaga. Jadi pelajar kena tahu proses betul tak kita pindahkan jumlah proses tu daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Okey, yang keempat ialah memudahkan penyediaan penyata kewangan. Penyata kewangan ni terdiri daripada pelbagai iaitu kunci kira-kira, penyata pendapatan, buku tunai dan penyata untuk rugi. Okey, kalau kita buat imbangan juga lagi senang untuk kita kira penyata kewangan ni. Sebab bila dah ada imbangan juga yang dah seimbang di bawah tu, maksudnya kita boleh senang masukkan dia emas dalam kita punya penyata kewangan ni. Jadi mudahkan proses pengiraan penyata kewangan. Okey, penyata kewangan ni penting supaya kita boleh tahu kedudukan kewangan syarikat dan supaya pelabur boleh tahu sama ada perlu laburkan ataupun tak kepada syarikat itu. Okey, kita ulang kaji balik iaitu apa maksud imbangan juga, iaitu senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun ledger pada satu tarikh tertentu. Dan kita tengok pula fungsi imbangan juga ada 4, iaitu menyimak ketepatan catatan bergu. Yang kedua, menyimak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger. Yang ketiga, menyimak ketepatan proses pemindahan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Dan yang keempat, untuk memudahkan penyediaan penyata kewangan. Kita tengok sikit contoh tentang catatan bergu. Baca sekali soalan ni. Pada 1 Mei 20X3, Cik Salina memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai sebagai modal sebanyak RM10,000. Dan kalau awak dapat soalan ni, awak cuba fikir apa yang awak perlu lakukan dahulu. Okey, yang pertama, siapa-siapa tahu tak? Boleh bagi tahu tak dekat saya? Abu? Okey, betul. Yang pertama adalah kita kena pasti akaun yang terlibat, iaitu cuba baca balik soalannya, iaitu membawa masuk tunai. Tunai masuk dalam perniagaan kita. Jadi, dalam perniagaan kita tunai bertambah. Jadi yang terlibat adalah akaun tunai dan sebagai modal. Modal pun equity pemilik kita pun masuk. Jadi, akaun modal. 2 akaun yang terlibat, iaitu akaun tunai dan akaun modal. Yang kedua ialah kita kena pasti kesal urus niaga tersebut, iaitu kita baca balik. Membawa masuk tunai. Maksudnya tunai itu apa? Aset. Aset bertambah. Jadi kita tulis dekat sini. Aset bertambah. Dan modal adalah equity. Jadi equity kita pun bertambah. Equity pemilik bertambah. Yang ketiga ialah kita kena pasti catatan. Sama ada mana satu debit, mana satu yang kredit. Jadi kita tengok tunai. Tunai masuk bertambah macam saya cakapkan tadi. Tunai ni adalah aset. Penambahan direkodkan di debit. Jadi direkodkan di bahagian debit. Modal pula. Modal adalah equity. Kalau penambahan kita rekodkan di bahagian kredit. Jadi kita rekodkan langkah yang keempat adalah kita kena masukkan ke dalam akaun ledger. Iaitu kita buat huruf T, bentuk T, akaun tunai, bentuk T, akaun modal dan kita ikut debit. Debit aset bertambah, jadi debit. Maksudnya akaun modal debit RM10,000 dan akaun modal kita kena kredit kan, sebab kita dah tulis kat sini kredit tunai RM10,000. Okey, lepas tu kita akan masuk kepada bentuk imbangan juga. Sebelum tu awak faham tak contoh dekat atas ni? Faham kan? Bagus. Okey. Bentuk imbangan juga ada 2 aja. Bentuk imbangan juga ada 2 sahaja, iaitu bentuk T dan bentuk laju. Sekejap saya tunjukkan ke awak ya. Bentuk T kalau awak dapat lihat macam ni, nama perniagaan, imbangan juga pada tarikh yang awak lakukan. Kita buat huruf T dan ambil nilai ni. Nilai ni diambil daripada bahagian debit
ledger. Semua ni diambil daripada debit ledger, dan bahagian kredit pula diambil daripada credit ledger. Jadi kita akan seimbangkan dan samakan nilainya. Dan untuk bentuk lajur pula sama juga, nama perniagaan, imbangan juga pada tarikh yang kita lakukan, butirannya, dan debit untuk imbangan juga ni diambil daripada debit ledger, dan bahagian kredit ni diambil daripada credit ledger, dan kita kena samakan nilainya dapat jawapan yang sama. Kalau awak tengok, awak perasan jawapan ni dan dengan jawapan ni adalah sama kerana imbangan juga. Jawapannya kenalah seimbang. Okey. Sebelum saya nak bincangkan tentang contoh ini, kalau kita nak buat imbangan juga, sebelum imbangan juga, kita kena tutup akaun dan imbangkannya. Ada siapa-siapa tahu tak cara nak seimbangkan dan tutup akaun tu? Okey, tak apa, saya boleh tunjukkan kalau awak tak tahu. Okey, kalau awak tengok contoh di sini, saya letak akaun belian dan akaun jualan. Pada tahun 2016, catatannya adalah pada April 7, tunai sebanyak RM2,500. Pada 17 April 2016, ambilan adalah RM300. Dan pada 30 hari bulan April, akaun belum bayar ialah RM5,300. Jadi amount mana yang kita perlu ambil untuk diletakkan di dalam imbangan juga. Okey, kalau awak nampak soalan macam ni, langkah pertamanya ialah awak kena imbangkan, jumlahkan yang paling banyak sekali. Kalau kita boleh tengok debit ke kredit? Kredit banyak. Debit kan? Jadi kita kena totalkanlah debit ni. Dia totalnya RM7,800. Sini pun kita kena samakan RM7,800. Okey. Kalau awak tengok kan, ni sama kan, dapat nilai RM7,800. Dan amount RM300 ni tak cukup lagi untuk dapatkan RM7,800. Awak rasa berapakah nilainya untuk dapatkan RM7,800? Caranya senang saja, iaitu RM7,800 tolak dengan RM300. Kita dapat nilai RM7,500. RM7,500 ni apa perlu kita tulis dekat sini? Kan kita kena tutup akaun kan? Jadi kena tutup akaun tu pada akhir bulan. Akhir tarikhnya lah, iaitu 30 April. Kita tulis apa sepatutnya sini? Baki HB. Kenapa baki HB? Sebab baki HB adalah baki di akhir bulan dan baki BB di awal bulan. Baki HB. Okey, bila dah dapat baki HB di sini, adakah ini amount yang kita kena letakkan dalam imbangan juga? Tak, bukan amount ni. Siapa tahu tak kita buat macam mana lepas ni? Betul, kita kena pindahkan ke sini. Jadi berapa pula tarikh yang kita kena letak? Kan ini April 30 kan? Jadi kena bulan yang baru, iaitu Mei 1. Mei 1 kita kena letak baki BB sebab di awal bulan. Jadi kita amount yang perlu kita letakkan RM7,500, pindahkan ke sini. Jadi betul lah, akaun belian sifat dia debit dan nilai dia kena debit. Kalau dia kredit maksudnya pengurangan. Okay, kita tengok pula pada akaun jualan. Akaun jualan pada tahun 2016 yang direkodkan adalah pada April 12 tunai sebanyak RM400 dan 30 adalah akaun belum terima sebanyak RM2,430. Di sini di belah debit dia ada langsung yang direkodkan. Jadi macam saya cakap tadi juga, kita kena jumlahkan keseluruhan dulu. Jadi 400 tambah 2,430, tekan kalkulator, tak pun tulis fikir sendiri pun boleh. 2,830. Okey, nilai ni kita kena samakan dengan dekat sini. Dapatlah 2,830. Okey, bila dah dapat nilai ni, kita kena tutup akaun. Iaitu macam tadi juga, kena tulis baki HB. Iaitu sini kan dah memenuhi 400 tambah 2,430, dapat 2,830. Lepas tu kita kena jumlahkan dekat sini pula. Sebab sini tak ada amount. Sebab dua-dua ni kena balance. Iaitu kita tutup akaun dulu.
30. Apa yang perlu kita tulis di sini? Baki HB kan? Betul. Berapa amount yang kita kena ambil? Sebab tak ada amount, kita kena ambil amount yang ni. Sama juga yang ni. So, bila dah dapat ni, 2830 sama kan? Yang ni pun totalnya sama dengan yang ni kan? Jadi, amount ni kan kita kena letakkan dalam timbangan juga. Tak kan? Kena pindahkan ke sini. Sebab kan yang ni dah tutup akaun, kita kena buat yang baru. Kena seimbangkan. Iaitu, kita tulis Mei 1 baki BB 2830. Okey, awak semua faham tak apa yang saya tuliskan ni? Faham kan? Yang ni sebab ni aset bertambah. Jadi debit, so modal 10,000. Yang ni pula equity pemilik kan kredit, sifatnya pun kredit. Jadi tunai 10,000 sebab kan kena mematuhi sistem yang sistematik tu, iaitu dengan menggunakan dua akaun yang berasingan, iaitu satu debit dan satu kredit. Yang kedua pula iaitu bentuk imbangan duga macam saya tunjuk tadi, bentuk T dan bentuk lajur. Tak ada bentuk lain dah, dua bentuk saja untuk imbangan duga. Dan akaun belian, contoh yang saya dapat dalam kaji dengan awak iaitu akaun belian, sebab sifat dia debit, dia bayar baki BB dia pun kita kena debitkan. Untuk akaun jualan, sebab sifat dia kredit, kita kena kreditkan juga untuk baki awalnya pada bulan yang akan datang. Jadi, bila kita nak masukkan dalam imbangan duga, kita ambil nilai ni sahaja, 7,500, bukan nilai baki HB ni. Sebab inilah baki yang kita kira tu, tak boleh ambil sini baru tutup akaun. Sini baru ada balik. Sini pula, kita tak boleh ambil baki HB ni. Kita kena ambil nilai baki BB ni. Barulah kita boleh masukkan dalam imbangan duga. Okey, kita masuk pula ke dalam bahagian kekangan dalam imbangan duga. Kita kena tahu imbangan duga yang seimbang kadang-kadang tak bermaksud yang imbangan duga kita itu betul. Kerana setengah imbangan duga yang ada kesilapan tak menjejaskan keseimbangan dalam imbangan duga. Iaitu kesilapan yang dimaksudkan ialah kesilapan tidak ketara. Iaitu imbangan duga kita seimbang tapi masih ada kesilapan lagi. Okey, mari kita tengok. Dan kesilapan yang pertama iaitu kesilapan ketinggalan satu urus niaga, iaitu urus niaga tersebut langsung tidak direkodkan dalam mana-mana buku perakaunan. Tiada catatan yang dibuat. Jadi macam kita tak dapat kesan ada urus niaga ke tak dalam kita punya akaun tu. Jadi contohnya adalah ambilan tunai RM1,000 untuk kegunaan sendiri dan tak direkodkan. Pasal saya cakapkan tadi, sebab ketinggalan satu urus niaga dan dia tidak direkodkan, jadi kita tak dapat kesan ada kesilapan ataupun tak. Jadi cara nak betulkannya dia ada cara. Okay, siapa-siapa boleh bagi tahu saya? Mona, betulkan. Apa jawapannya? Ni. Betul jawapannya. Debit ambilan 1,000, kredit tunai RM1,000. Awak kena betulkan macam ni. Ambilan debit 1,000, kredit tunai RM1,000. Faham tak? Faham kan? Okey, kesilapan yang kedua ialah kesilapan terbalik atau songsang. Kesilapan ini selalunya berlaku apabila awak sepatutnya akaun tu didebitkan tapi awak kreditkan. Akaun yang kredit awak telah debitkan. Cuba tengok dekat sini, apa yang tak kena? Debit bank, kredit faedah atas pinjaman 300 nilai dia. Okey, awak rasa betul tak ni? Kita punya debit kredit ni. Salah kan? Sebab pinjam kita yang pinjam. Faedah ni kita bayar faedah atas pinjaman tersebut. Jadi, bila kita kena bayar, sepatutnya bank bertolak lah kan? Kena tolak sebab duit berkurang. Jadi, yang sepatutnya ialah faedah atas pinjaman kita debitkan. Kredit adalah bank sebab duit kita berkurang sebab kita bayar faedah atas pinjaman. Kesilapan yang ketiga pula ialah kesilapan
komisen, iaitu apabila kita merekodkan ledger mematuhi sistem catatan beregu, tapi pada akaun perorangan perorangan yang salah, maafkan saya, akaun perorangan yang salah, iaitu contohnya jualan RM2,000 Rasidah direkodkan dalam akaun ledger Rashidah. Nama dah dekat sama tapi dalam akaun perorangan yang salah. Jadi sepatutnya kita kena rekodkan jualan ni kredit dalam akaun Rasidah, bukannya akaun Rashidah. Itulah yang dimaksudkan dengan kesilapan komisen, iaitu dia mematuhi tapi bukan dalam akaun yang betul, akaun perorangan yang betul. Okey. Kesilapan yang keempat ialah kesilapan saling mengimbangi. Okey, yang sebelum ni faham tak tadi? Kesilapan satu urus niaga, ketinggalan, terbalik atau songsang, kesilapan komisen ni. Awak faham tak? Faham kan? Okey. Yang kesilapan yang keempat ni saling mengimbangi berlaku apabila kesilapan di bahagian debit telah diimbangi oleh kesilapan kedua yang berlaku di bahagian kredit. Cuba awak tengok, saya tulis dekat sini. Akaun bank ni belian direkodkan dengan betul, iaitu RM5,640. Akaun belian ini pula bank direkodkan dengan jumlah yang tak sama dengan yang ni, iaitu RM5,460. Patutnya kita kena rekodkan RM5,640 kan? Betul tak? Okey, jadi lepas tu yang ni pula, akaun bank ni sewa diterima direkodkan dengan betul sebanyak RM1,970. Manakala akaun sewa diterima bank direkodkan RM1,790, iaitu amount yang lain. Itu kesilapan kedua kan. Jadi kalau awak cuba awak tambahkan belian ini tambah dengan bank ini, sewa diterima ni tambah dengan bank ni, jawapannya akan balance, iaitu RM7,430. Tapi kita silap amount. Jadi dia imbang tapi tersilap. Itulah kesilapan yang tak ketara. Okay, kesilapan yang kelima ialah kesilapan prinsip. Berlaku apabila satu urus niaga tersebut direkodkan dalam akaun yang salah tapi mematuhi sistem catatan beregu. Contohnya kan, belanja membaiki kenderaan sebanyak RM600 didebitkan dalam akaun kenderaan. Tengok yang ni akaun yang salah ni. Awak kakak kenapa dia salah? Boleh sama beritahu tak? Betul, sepatutnya kenderaan yang kena rekodkan dalam satu akaun. Boleh beritahu tak akaun apa yang terlibat? Okay, Haris? Akaun apa? Betul, akaun belanja membaiki kenderaan. Itu akaun belanja membaiki kenderaan yang terlibat. Kerana, tengok ayat dia tu. Belanja membaiki kenderaan sebanyak RM600 didebitkan dalam akaun kenderaan. Salah, sepatutnya yang betul, akaun belanja membaiki kenderaan yang ada di sini dan debit kenderaan yang kena debitkan. Okey, awak faham tak? Faham. Yang kesilapan yang keenam adalah kesilapan amount, iaitu apabila satu urus niaga itu direkodkan dengan menggunakan amount yang salah di dalam buku catatan pertama lalu dipindahkan ke dalam ledger, iaitu kesilapan yang dibawa ke dalam ledger. Start dari BCP lagi dah salah tapi dibawa ke dalam ledger. Contohnya ialah ulangan jualan oleh Syahmi RM550 direkodkan sebagai RM505 di dalam jurnal pulangan jualan dan dipindahkan ke dalam akaun pulangan jualan. Kita tengok dia sebenarnya pulangan jualan dia RM550 je, tapi dia rekodkan sebagai RM505 di dalam jurnal pulangan jualan macam sekarang saya buat ni. Buku catatan pertama sepatutnya amount yang Syahmi kena rekodkan adalah RM550, tapi Syahmi rekodkan RM505 lalu dibawa ke ledger. Maksudnya kesilapan tu macam berturutan daripada buku catatan pertama dan ledger. Jadi itu adalah 6 kesilapan yang tidak ketara. Jadi sebenarnya kita ada kesilapan ketara dan yang tidak ketara, tapi yang silibus awak ni adalah kesilapan yang tidak ketara sahaja. Jadi awak faham tak ni? Ada 6 ni. Satu, ketinggalan satu urus niaga, kembali atau songsang, kesilapan komisen, kesilapan saling mengimbangi, kesilapan prinsip dan kesilapan amount. Yang ni kalau kita totalkan, dia akan dapat debit. Dapat balance. Kita akan dapat
faham semua? Okay, awak faham tak? Faham kan? Ada apa lagi soalan tak? Tak ada? Tak ada kan? Okey, saya kalau awak tahu awak belajar imbalan juga semua ni, awak boleh implementasikan pada masa akan datang. Contohnya kalau awak buat perniagaan dan awak nak tahu penyata kewangan awak kan, awak kena ambil nilai dari imbalan juga dulu, awak kena tahu cara nak buat imbalan juga dulu. Barulah awak punya penyata kewangan itu macam dipercayai. Kalau orang nak menabung ke, nak tengok tahap kewangan awak ke, boleh je. Dengan adanya awak tahu cara nak kira imbangan juga, iaitu debit kredit mesti seimbang di akhir sekali. Okey, semua faham kan? Kita recap balik apa yang kita belajar hari ini. Imbangan juga definisinya baki debit, baki kredit diambil daripada account ledger pada satu tarikh tertentu. Fungsi ada 4, iaitu menyemak ketepatan catatan berlaku, menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan ledger, menyemak ketepatan proses pemindahan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger dan memudahkan penyediaan penyerta kewangan. Dan kita belajar juga hari ini iaitu cara untuk merekodkan catatan berlaku dengan menggunakan cara yang betul. Bentuk imbangan juga ada 2 dan contoh nak tutup akaun dan buat amount yang perlu diambil untuk dimasukkan ke dalam imbangan juga. Ini bersama dan kesilapan yang berlaku iaitu kesilapan tidak ketara yang boleh menyebabkan imbangan juga kita seimbang, tapi ada kesilapan yang tak ketara tapi dia tak menjejaskan keseimbangan imbangan juga kita lah kan. Dia imbang tapi ada kesilapan lagi. Iaitu kalau kesilapan ini kita boleh betulkan dengan cara kita betulkan di jurnal dan postkan di account ledger yang berkaitan. Faham kan? Okey, sekian saja hari ini dan saya nak bagi homework sikit ke awak, iaitu awak boleh buka buku teks account, muka surat 203 latihan minda 6.1. Esok saya nak tengok, pastikan awak buat ya. Jadi saya cek balik dengan awak nanti. Okay, kalau tak ada apa-apa, sekian saja daripada saya. Terima kasih kelas.